Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita boleh sambung majlis ta'lim kita. Kita menyambung pada muka surat 132 Pak Amir, iaitu doa duduk di antara dua sujud. Doa duduk di antara dua sujud. Penulis menyatakan pada perkara yang ke-48, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Terjemahan dia, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku. Ini hadis dalam riwayat Abi Daud. Baik, kata dia sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Huzaifah bin Yaman. Doa di atas terdapat dalam salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu lama, dengan membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Rukuk beliau seperti lamanya beliau berdiri. Demikian pula sujud beliau seperti itu juga, seperti lamanya beliau berdiri. Demikian pula, dan ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan beliau duduk seperti lamanya beliau sujud. Hadis ini menunjukkan bahawa beliau membaca Rabbighfirli tersebut lebih dari 2 kali, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Bahkan beliau mengulang-ulanginya dan terus mengiba memohon ampunan. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan. Allah ta'ala maha mengetahui. Penulis kita dia nak sebut tentang bacaan Nabi dalam salat, di antaranya ketika Nabi duduk antara dua sujud. Nabi membaca, di antara bacaan Nabi ialah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nabi baca. Kita tahu duduk antara dua sujud ini ikhwan, dia merupakan satu daripada rukun salat. Yang pertama, kita kena tahu bahawa bila kita duduk di antara dua sujud, mestilah setelah sempurnanya sujud yang pertama. Kalau sujud yang pertama masuk dalam kategori tidak sempurna, tak dan sempurna, terus kita duduk antara dua sujud, maka duduk antara dua sujud itu dianggap tidak sah. Masalah kita tengah sujud, tiba-tiba terkejut benda jatuh, terduduk kita. Terduduk macam dalam posisi orang duduk antara dua sujud. So kita pun kira pakai yang tu lah. Tidak boleh. Kita wajib sujud balik. Lepas tu baru duduk antara dua sujud balik. Kerana para ulama fuqaha kita, ulama fiqh kata kepada kita, kita tidak boleh qasad ketika bangkit dari sujud yang pertama, melainkan qasad dengan niat untuk duduk antara dua sujud. Bukan terkejut ke, ataupun kita letak dai kita ke ni tanah, tercucuk dai ke, ada batu ke, ada benda tajam ke, kita pun terduduk. Itu semua tidak dianggap duduk antara dua sujud. Dari kita ikhwan, daripada satu rukun kepada satu rukun, kita kata daripada satu rukun salat ke satu rukun salat berlaku perubahan.
Kesemua itu kena berlaku perubahan di atas nawaitu kita. Memang kita sedar ini masa dia untuk berubah. Kita sedar ini masa dia untuk rokok. Lepas tu kita sedar ini masa dia untuk i'tidal. Bukan benda tu berlaku secara koinsiden. Melayu panggil apa, sahabat? Tak sengaja. Maafkan saya. Tak sengaja. Benda tu mesti disengajakan. So kita yang memang dah sujud pertama, kita yang memang dah sempurna, tamam, orang panggil tamam sujud yang pertama, kita yang berpindah dengan sengaja kepada duduk antara dua sujud. Dan ulama kita pesan, bila kita sujud, bila kita duduk antara dua sujud, kita kena duduk dalam keadaan membetulkan kedudukan kita kadar kuasa kita, pada kadar kejadian yang sempurna untuk anak Adam ni. Duduklah kadar yang sempurna. Macam mana kita duduk, kita ambil istirahat dia. Dan kita duduk itu, kata para ulama, dengan tamak nina. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata rukuk dengan duduk antara dua sujud, dia orang kata ini termasuk rukun pendek. Ini termasuk rukun pendek yang tidak sepatutnya dipanjangkan. Jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan dengan sengaja, lagi diketahui akan haramnya, maka batallah sembahyang itu. Kadar panjang yang tak boleh itu macam mana? Iaitu kadar habis tahiyat awal. Itu dikatakan panjang. Dia duduk antara dua sujud, apa yang dia baca pun tak tahu, tapi kira-kira sempat habis tahiyat awal. Tahiyat tu sempat habis. Maka bila dia duduk begitu punya lama, sedangkan setakat yang kita jumpa hadis yang pertama ni, bacaan dia taklah panjang betara tu, tapi dia mengambil masa yang begitu panjang. Kira-kira boleh habis tahiyat. Maka elok-elok habis tahiyat, dia tak bergerak berpindah kepada sujud kekal, maka ketika itu batallah sembahyang dia. Untuk rokok, untuk i'tidal dengan duduk antara dua sujud dikatakan dua rukun pendek. Tapi untuk i'tidal mereka kata jangan sampai habis satu bacaan Fatihah. 7 ayat ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Pasal dalam i'tidal kita ada bacaan yang panjang sikit. Jadi dia punya lama tu Fatihah. Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i kata Fatihah. Kata dia tak baca apa. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dekat tu dia baca, habis saja relax. Relax. Kawan sebelah baca Fatihah habis, dia tak sujud lagi. Maka itu membawa kepada, dalam statement mereka, andai kata dilakukan dengan sengaja dan diketahui akan haramnya, yakni haram berbuat demikian tanpa ada sebab tertentu, bukan kerana lupa, kerana apa, maka apabila sampai kepada kadar masa itu, batallah sembahyangnya. So bila dia bergerak kepada nak sujud, sembahyang dia pun batal. Kerana itu dikatakan sebagai rukun pendek. Maka rukun pendek untuk kiraan duduk antara dua sujud, dia kira satu tahiyat. Rukun pendek untuk i'tidal, dia kira satu Fatihah. Baik. Kemudian, ya Abang Syarif. Ya, silakan. Ini kita cerita ni bab kita sembahyang sendiri, kata kita jadi makmum, kita boleh berimam lah. Maksud Abang Syarif macam mana? Kita berdiri lama tu, kita tidak atau duduk atau sujud, kita ikut imam. Tapi imam tak sujud atau tak rukuk. Jadi kita tak boleh bergerak. Betul. Jadi kena sendiri. Yes. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Ini soalan yang baik sebelum PKP dilaksanakan. Kita tunggu 12 bulan. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Baik.
Statement tadi i'tidal itu rukun pendek tapi qadar dia satu Fatihah, kan? Duduk antara dua sujud rukun pendek tapi qadar dia satu tasyahud. Baik, ini untuk semua jenis sembahyang. Sembahyang fardu baik, sembahyang sunat baik, imam dengan makmum baik, ataupun kita sembahyang sendiri baik. Sama. Cuma saya pemasuk sikit, Abang Syarif bangkitkan itu. Kalau kita tahu imam itu berdiri i'tidal lebih daripada kadar yang sepatutnya, terlalu lama. Kira-kira kita ni baca, bukanlah kita nak baca Fatihah, kita baca di dalam kita punya ni kan, orang putih kata inside ke dalam ni, kita baca kod dalam ni, habis kita baca secara bacaan yang bukanlah cepat, habis. Maka dalam mazhab, dalam pandangan ulama Syafi'iyah, dia kata ketika itu kita mesti mufaraqah. Ada suruh mufaraqah dan rukuk, jangan tak mufaraqah. Sebab mazhab Syafi'i ini dia ada satu lagi pandangan, kalau tidak mufaraqah kita masih lagi ada kaitan makmum, kita mendahului imam, perbuatan kita boleh batal. Tapi sekarang ni perbuatan imam tu nak ke arah batal. Apa masalah lain kita tak tahu. Kalau kita rasa lama, kita boleh kata subhanallah. Maka sepatutnya imam sedang. Tapi mungkin imam ni baru masuk tarekat mana dia bai'ah kot. Dia ada baca sembahyangnya pertama lepas bai'ah ni, dia ada panjang sangat. Bila lebih daripada ilmu kita belajar, dan kita pun tak mau kacau dia dengan subhanallah, ataupun kita dah bagi subhanallah dia tak layan, maka ketika itu kita dianjurkan untuk mufaraqah dan rukuk sendiri. Itu perkara yang dipakai dalam mazhab Syafi'i kita ini. Maka tak boleh kita ikut imam yang kita tahu sembahyang dia diambang batal ataupun tidak. Demikian dia duduk antara dua sujud sampai habis tasyahud. Sedangkan takat yang kita jumpa ni bacaan dia Rabbighfirli, takat tu je. Tak ada lah panjang sangat. Sekali, dua kali, tiga kali. Tak ada lah panjang sangat. Ini sampai nak habis tasyahud. Bukan kata tasyahud awal, sampai tasyahud akhir nak habis ni. Dan ketika itu tidak salah mengikut pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'iyah ni, kita boleh mufaraqah dan kita sempurnakan sembahyang kita dan kita bagi salam. Boleh Abang Syarif? Baik. Kita tak payah keluar pada majlis, kita keluar pada tu. Kita tak payah lari keluar. Kita duduk dalam saf tu juga. Kita duduk dan kita sempurnakan sembahyang kita. Jangan kita, bila kita niat mufaraqah, jangan tunggu dia. Bila mufaraqah bermakna kita mengasingkan diri, kita berpisah dengan dia, sempurnakan sembahyang kita, bangkit sendiri, semua kita buat sendiri sampai bagi salam. Mazhab Syafi'i dia ada pandangan, kalau katalah dalam kes-kes macam ni lah, kes-kes macam imam masalan itu, katalah rakaat yang keempat untuk sembahyang isyak, rakaat keempat, memang rakaat keempat pun betul duduk tahiyat akhir habis sujud yang kedua tu imam bangkit untuk rakaat kelima. Mungkin pada tu imam itu 4 kot. Kita yakin, kita confirm itu adalah 4. Dah cukup 4. Dia bangkit itu kelima kan? Kita confirm. Baik, mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah kata kita ada dua pandangan. Sama ada kita turut dia. Kita buat 5 dengan kita berkeyakinan bahawa kita berkeyakinan kata imam buat 4, kita tersilap kira, kita boleh ambil demikian, ikut dia. Baik. Ataupun kita tak dapat nak buang kita punya wah-wah tu kekal, memang kita betul, maka dia kata kita tunggu di situ, kita duduk, kita baca tahiyat, kita tunggu sampailah dia duduk, bagi salam dengan dia. Baik, antara kita tunggu dengan dia ataupun kita bagi salam terus baik, boleh tunggu, memang ada pandangan begitu dalam mazhab Syafi'i, tetapi dia kata mufaraqah lebih baik. Dia kata lebih aula keluar terus, lebih aula. Dia guna perkataan lebih aula, jangan tunggu.
Tapi nak tunggu boleh tak boleh? Boleh, ada qaul. Tapi antara tunggu dengan tidak tunggu, dia kata lebih aula jangan tunggu. Pasal kita punya jarak dah jadi 1 rakaat. Kita terpaksa duduk tak buat apa. Dalam 1 rakaat dan kepala kita mula berligak macam-macam. Maka ketika itu dia kata lebih aula kita mufaraqah. Itu sajalah saya tambah sikit. Baik. Itu wallahu taala a'lam. Baik. Jadi bila satu orang itu dia melakukan duduk antara 2 sujud, dia kena perhati semua perkara ini. Baik, hadis yang kita jumpa malam ni adalah hadis daripada Huzaifah. Huzaifah menceritakan tentang sembahyang malam Nabi yang panjang itu. Maka bila sampai pada ketika duduk antara 2 sujud, Nabi baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan riwayat menyebut Nabi baca berulang kali, bukan sekali. Nabi baca berulang-ulang kali. Ini sembahyang malam kan? Baca lagi. Yang membawa makna Rabbighfirli, Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku, Tuhan ampunkan aku. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Wahai Rabbku, ampunlah bagiku, wahai Rabbku, ampunlah bagiku. Ini adalah sebutan yang benar dan inilah sepatutnya kita sebut. Ada beberapa perkataan Arab ni ikhwan, dia punya kosakata tu kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dia tak sampai kan? Dia tak sampai. Kita terjemah apa? Macam ayat dia, dirikan sembahyang, keluarkan zakat. Aqimus salah wa atawuz zakah kan? Wa atawuz zakah. Diri sembahyang, bayar zakat ataupun tunaikan zakat kan? Betul lah. Tetapi dia punya makna tu dia tak sampai. Sebab wa atawuz zakah. Betul. Dia pada perkataan ati. Ata bermakna datang. Jadi kalau kosakata yang benar, orang-orang yang mendirikan salat hendaklah mereka mendatangi asnaf bagi zakat. Depa yang kena pergi cari asnaf. Siapa yang ada duit dan duit dia cukup haul dan nisab untuk zakat, dia yang kena pergi cari. Bukan panggil asnaf mai berderet di rumah dia ambil kopen seorang-seorang, lepas tu buat ceramah perdana tak. Dalam hal bagi zakat, daripada harta orang kaya itu yang cukup haul dan nisab, bawa mereka kepada orang miskin. Kerana orang miskin ni ada 2, satu sa'il, satu mahrum. Satu yang depa ni sampai tahap dia macam tak segan lah minta. Lagi satu dia mahrum, dia tahan diri dia dari meminta. Maka Allah kata dirikan salat dan pergi kepada asnaf ini dan bagi zakat kau. Jadi kalau kita kata bayar, memanglah kita keluarkan zakat, tapi dia punya tu tak sampai. So kita punya bayar apa setulah kita ada amil kan, saya bagi ke amil. Sedangkan dalam hal zakat itu amil salah seorang yang boleh terima zakat. Bukan saja dia buat urusan memudahkan kerja kita, tapi dia juga boleh terima zakat. Dia asnaf. So kita boleh jumpa dia, salah satu bahagian tu kita bagi kat dia. Sebab dia termasuk orang yang Tuhan benarkan dapat zakat. Jadi kosa kata dia tu tak sampai. Jadi bila kata Rabb, perkataan Rabb kita terjemah dengan perkataan Tuhan, betul lah, bukan salah. Tapi dia punya tak sampai. Sebab Rabb dia mengandungi makna Khaliq, pencipta. Rabb mengandungi makna Malik, pemilik. Rabb mengandungi makna Al-Mudabbir, yang menguruskan, urus takbir. Ra bermakna Ar-Raziq, yang memberi rezeki, memberi pemberian. Dan Ra bermakna As-Sayyid, satu-satunya tuan, menuani benda itu. Jadi kelima-lima benda tu disorok dalam perkataan Rabb yang kita kata rububiyah itu. Maka Allah kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, dia adalah Rabb alam ini. Jadi kalau kita nak pecah Rabb tu maksud dia apa? Dialah pencipta alam ni, dialah pemilik alam ni, dia yang urus takbir alam ni,
Dialah satu-satu tuan kepada alam ni, dialah yang memberi rezeki pada alam ni. Itu makna Rabb. Dia bila kita pindah kepada makna Tuhan, jadi benda tu dia macam tak nampak Ustaz. Taklah salah, sebab bila kata Tuhan, kita fahamlah Tuhan bermakna Tuhan lah. Tetapi untuk menghidupkan apa yang ada dalam kalimah Rabb tu, kita terpaksa kembalikan dia dalam kosakata Arab. Jadi kita tak usah pindah. Macam terjemahan ni rasanya macam menepati. Bila dia terjemah, dia guna perkataan Rabb juga. Jadi bila Nabi kata Rabbi ighfirli, artinya Nabi kata, kalau kita terjemah bahasa kita bongkarkan ayat tu, Nabi kata, wahai pencipta aku, wahai pemilik aku, wahai yang menguruskan kehidupan aku, wahai satu-satunya Tuan yang memiliki aku, yang bagi rezeki pada aku, kau tolonglah ampun dosa aku. Jadi maksud itu padat. Lebih-lebih Nabi guna perkataan ighfirli. Saya fikir ada pelajaran kita baru ni kan, apa makna istighfar. Masih ingat? Oh, jangan tengok sana, saya di sini. Itu saya next Riau lah. Bila saya tanya, duk tengok sana. Don't do that to me. Ighfirli, Allah kena ghafur, dia ghaffar, kan? Ghafur, ghaffar, masdada ghafara. Artinya apa dia? Ampuni dan tutupi. Ampun apa? Ampun bermakna dosa yang kita buat, kita minta Tuhan delete dia. Kafarah, leburkan. Betul ya, Abang? Dalam pelajaran kita. I think Wednesday yang lepas. Last Wednesday, terima kasih. Yang lalu. Yes. Bila kita minta ampun, kita kata astaghfirullah ataupun Allahumma ghafirli. Tuhan ampun saya, apa dia? Tuhan, dosa yang saya buat tu tolong leburkan dia. Sebab kalau Tuhan tak lebur dosa tu, dia akan jadi malapetaka untuk kita di akhirat dan dunia. Ada satu kitab yang menarik, nama dia Miftah Darus Sa'adah, ditulis oleh Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia mendedahkan dalam buku dia, dia kata tidak ada dosa yang Tuhan akan membalasnya dalam neraka nanti, melainkan kesannya ada di dunia, sebagai tanda dia nak balas di sana. Tidak ada balasan baik, hak nama dia syurga, yang Tuhan nak bagi di akhirat sana, melainkan akan ada tanda dia di dunia, sebagai tanda kata kawan tu nak dapat syurga. Jadi bila Allah tak leburkan dosa kita, kita kata Rabbi ighfirli, Tuhan leburkan dosa saya, leburkan. Itu yang bahasa Melayu kita kata ampuni, dengan makna kata janganlah dipandang dah, delete. Boleh pakai bahasa delete, hapuskan, leburkan, kafarah. Kemudian dia bermakna asitru, dah Tuhan leburkan, tutup, jangan buka. Lebih-lebih jangan buka di akhirat, kerana nanti kita akan menanggung aib ketika dihisap di depan manusia yang begitu ramai. Maka bila Nabi sebut Rabbi ghafirli, Tuhan, wahai pencipta saya, wahai pemilik aku, pengurus hidup aku, Tuan kepada aku, pembagi rezeki kepada aku, tolonglah kau hapuskan dosa saya. Diminta berulang-ulang, tolong hapus dosa saya, dan dosa yang kau hapuskan itu tolonglah kau tutup, wahai Tuhan, jangan buka. Kerana kata Imam Qurtubi dalam tafsir dia, ketika dia sampai pada ayat wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, dia kata malaikat ni tak tahu pun niat kita. Kata Qurtubi, tak tahu pun niat kita, sebab niat ni urusan Tuhan. Tetapi kalau orang itu ada niat yang jahat, masa malaikat tulis, diri dia mengeluarkan bau yang busuk yang malaikat boleh bau kat dia. Maka dari itu malaikat tahu orang ini niat dia tak bagus. Artinya dosa ini busuk, jejek. Dia sangat busuk.
Lepas itu dia kata wa min sayyiati a'malina. Macam mana? Macam mana? Kita baca wa min sayyiati sebelum tu apa? Tak, saya nak ambil yang tengah tu saja. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Syururi anfusina wa sayyiati. Satu syurur syarri, satu sayyi'ah. Dua-dua jejak. Syar, kejahatan, keburukan. Sayyi'ah, benda keji. Benda yang noda, melahirkan busuk. Maka kita minta pada Allah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau daripada kejahatan diri kami. Syurur yang ada dalam nufus kami, roh kami. Wa min sayyiati a'malina. Yang nufus ada syurur itu, dia melahirkan kepada amal yang sayyi'ah. Dia bawa pada tindakan zahir yang sangat-sangat tak elok. Kesan dalam diri dia, dalam nufus dia ada syurur. Maka wa na'udzubillah, kami minta perlindungan pada Allah daripada dua perkara ini. Maka kata Imam Ibn Qayyim, apabila Allah tidak ampun dosa kita, dia tak leburkan dosa kita, kita akan tanggung ini syurur yang ada dalam diri kita dan amal kita yang sayyiat. Dia tak dapat pisah. Itu tanda kata kita punya dosa Tuhan tak lebur dan Tuhan tak tutup. Cuma masalah kita yang tak nampak. Itu problem kita. Kenapa? Kerana kita ada hijab. Hijab batin kita terhijab daripada kita nampak perbuatan kita tu jahat. Kita ada hijab. Maka Nabi apabila sampai pada duduk antara dua sujud, Nabi minta Allah leburkan dosa dia. Angkat segala hijab-hijab yang dia tak nampak dia salah. Ini satu masalah ya kawan. Macam mana manusia boleh tak nampak dia salah? Kerana Tuhan tak leburkan kesalahan dia. Kata Imam Al-Ghazali nanti dalam bab muhasabah, salah satu sebab manusia boleh muhasabah kerana dia mendapat berkat Allah ampun dosa dia. Dia boleh muhasabah. Dia muhasabah atas diri dia. Yang Quran katakan, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Kamu lihatlah esok apa kamu nak bawa bertemu Allah dan bertakwalah kepada Allah. Muhasabah dia tak dapat. Berkatnya muhasabah, dia akan dapat apa? Dia akan dapat muhasabah khayali. Maksud apa? Dia menjadi penghisap kepada orang. Dia tengok orang semua, dia boleh nampak, oh ini kurang betul, oh ini it's not right, it's not right. Tapi dia tak boleh duduk depan cermin tengok dia tak boleh. Ini nama dia muhasabah hakiki. Dia tak dapat muhasabah hakiki, dia dapat muhasabah khayali, muhasabah yang tak betul. Yang tu tak muhasabah pun tak faham. Kesan daripada apa? Daripada ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosa saya, leburkan dosa saya, tutupkan dosa saya. Dengan itu, petanda kepada Tuhan leburkan dosa kita, kita akan rasa, kita akan dapati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya. Untuk sembahyang sunat. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Jadi soalan dia Abang kata bolehkah kita baca dalam sembahyang fardu? So kalau tanya boleh tak boleh, para ulama kita kata boleh. Sebab dia untuk antara dua sujud. So dalam sembahyang fardu pun ada antara dua sujud, dalam sembahyang sunat pun ada antara dua sujud. Boleh baca. Jadi kita kata sependek-pendek bacaan yang ni, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik. Baik. Penulis nak bagi tahu pada kita apa dia? Pertama, penulis nak bagi tahu pada kita bahawa ini bacaan Nabi dalam antara dua sujud. Satu. Yang kedua, penulis nak bagi tahu pada kita bahawa ikhwan, apakah di antara makna kalimah yang ada dalam perkataan ini. Dan yang ketiga, penulis dia nak bangkit momen suasana Nabi baca tu bila dia kata syahdu baca tengah malam. Syahdu dia baca tengah malam, hening, bening kita baca. Tetapi tidaklah kita kata tak boleh baca untuk sembahyang fardu, boleh baca sependek-pendek baca yang ni. Baik. Kata penulis, Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Kata penulis, terjemahan dia, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, berilah rahmatmu padaku, berilah petunjukmu padaku, tutupilah kefakiranku, berilah keselamatan padaku, berilah rezeki padaku, dan angkatlah derajatku. Ini disebut dalam riwayat Abi Daud dan selain daripada Abi Daud. Baik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, Allahumma ghfirli. Ini juga di antara bacaan Nabi dalam antara dua sujud. Nabi kata Allahumma ghfirli. Tadi Rabbil firli, yakni Allahumma ghfirli. Kita terjemah dengan makna ya Allah, wahai Tuhanku. Allahumma, kita letak seruan, wahai ilahku. Allahumma, ilah, wahai ilahku, wahai Tuhan yang ku sembah dan tidak ada yang layak disembah dengan benar melainkan Engkau ya Allah. Ighfirli. Ini kita panggil uluhiyah dia. Hak tadi kita sebut rububiyah dia. Kita bertawassul dengan rububiyah Tuhan, dan ini sangat menarik. Penulis nak bagi tahu pada kita, artinya Allahumma ghafirli, yakni dosa-dosaku atau kealpaanku dalam mentaatimu. Allahumma ghafirli, kita cakap bahasa Melayu kita, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah, ighfirli, ampunilah bagiku dosaku. Dia kata termasuk daripada kategori dosa ni kealpaan kita dalam mentaati Tuhan. Kita taat, bukan kita tak taat, tapi kadang-kadang pattern kita taat itu dia tidak betul-betul masuk dalam acuan Tuhan. Minta ampun. Tapi Tuhan ni dengan sifat wadud dia, penyayang, kasih sayang dia, dia terima kita. Dia terima kita. Akhirnya kita masuk syurga dengan rahmat dia juga. Kenapa dengan rahmat dia? Sebab kita punya ghaflah tu banyak. Kita punya masalah tu banyak. Penulis kata, Nabi menyebut warhamni, yakni rahmatilah aku dari sisimu, bukan dengan amalanku, atau artinya rahmatilah aku dengan menerima ibadat aku. Kata penulis,
Lepas Nabi kata Allahumma ghafirli warhamni. Allahumma ghafirli warhamni. Kalau tadi kita terjemah dengan makna wahai penciptaku, lagi wahai pemilikku, wahai pengurus kehidupanku, wahai Tuanku, wahai pemberi rezeki pada aku, ampunilah dosaku. Ini sifat-sifat rububiyah yang tak ada pada orang lain, hanya ada pada Tuhan. Tapi yang ni pula uluhiyah. Allahumma ghafirli. Wahai Tuhan yang layak diibadahi dengan ibadat yang benar, aku ibadat pada Engkau ya Allah. Aku ibadat pada Engkau. Aku sembah Engkau ya Allah. Allahumma, ya Allah, aku sembah Engkau hanya pada Engkau, dan Engkau layak diibadahi dengan ibadat yang aku bagi ini sesuai dengan Fatihah tadi, iyyaka na'budu, ibadat. Maka perenggan yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Maka Nabi, ini juga hak Tuhan. Bukan kata Tuhan diibadahi dalam bentuk sembah, tapi hanya kepada Dia sahaja diminta. Dua-duanya uluhiyah. Ya Allah, setelah saya beribadat padamu, saya minta padamu ya Allah, tolonglah ampun dosa saya. Hak tadi tu dah besar, yang ni nampak lagi besar. Susunan kata dia tu, ya Allah, saya buat ibadat, ampunkan saya kalau ada tak kena tak mana-mana yang di luar pengetahuan saya. Warhamni, tolonglah rahmati saya. Ataupun penulis kita kata rahmat dengan makna tolonglah engkau terima ibadat saya ni ya Allah. Rahmatilah saya, bukanlah kerana amalan saya ni, tak, tapi kerana rahmatmu besar atas saya ni ya Allah. Sabda Nabi, wahdini, yakni berkahilah aku untuk melakukan amal yang saleh. Wahdini, minta kepada Allah Ta'ala berkat dalam bentuk petunjuk. Minta Tuhan berkati petunjuk. Petunjuk tu sampai pada Tuhan, dan petunjuk Tuhan tu sampai pada kita. Ada orang ikut petunjuk, tapi petunjuk tu tak sampai ke Tuhan, sedangkan petunjuk Tuhan sampai ke dia, tapi perjalanan dia tu tak sampai ke Tuhan. Wahdini, ya Allah, berkatilah petunjuk saya ni, berilah kepada saya petunjuk. Ataupun ada ulama menterjemahkan dengan makna wahdini dengan makna kepada warhamni dan waghfirli. Artinya, berilah petunjuk pada saya macam mana nak dapat asbabul maghfirah wa asbabur rahmah. Macam mana nak dapat sebab-sebab saya boleh dapat ampun dan rahmat daripada Engkau ya Allah. Wahdini, bukalah petunjuk tu pada saya ya Allah. Nabi minta ke Allah turunkan wahyu pada dia. Allah hari-hari sampailah satu ayat kata wa innaka la'ala khuluqil azim. Benar petunjuk Tuhan pada dia. Wajburni, dari kata jabrul azim maksud dia merujuk kepada memperbaiki tulang yang retak, bukan jabar yang bererti kekuasaan, keangkuhan. Artinya agar engkau menutupi kefakiranku dan memberiku kecukupan. Ya, wajbur ni, yang tu jabar ni, jbur ni dengan makna kata tutup. Apa satu sujud sahwi dikatakan jabar, dia menutupi. Jadi kita minta kepada Tuhan, wajbur ni, Tuhan kau tutuplah kekurangan hidup saya ni. Banyaklah kita ni fakir dengan Tuhan, kalau Tuhan tak tolong kita. Ya, hal corona pun mengharap Tuhan tolong. Ya, takat inilah kita baca ikhwan, artinya sembahyang tu boleh menjadi rawatan dan ubat untuk apa? Dilema hidup manusia. Cuma tinggal dia tahu, dia tak tahu, itu saja. Dia hayati ataupun dia tidak hayati. Kita tak perlulah pergi buat satu artikel baru menghimpunkan doa-doa Nabi berkaitan dengan COVID-19. Janganlah terlampau sangat. Tak ada. Dalam tahiyat awal, dalam antara dua sujud, sudah menghimpunkan makna hidup dunia dan akhirat. Wa'afini, sabda beliau wa'afini, yakni berilah keselamatan padaku
dari berbagai bencana dunia dan akhirat, atau dari berbagai penyakit lahir maupun batin. Wa'afini, memenuhi sahabat. Wa'afini, sudah memenuhi. Kemudian perkataan Nabi, warzuqni, yakni dengan kurnia dan pemberianmu. Dan sabda Nabi, warfa'ni, dengan makna angkatlah derajatku di dunia dan akhirat dengan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh. Ikhwan, penulis kata inilah di antara yang kita jumpa dalam riwayat lain, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dengan kedudukannya yang sahih daripada Abdullah bin Abbas. Nabi juga baca dalam antara dua sujud. Jadi ikhwan, kalau kita hayati solat takat yang kita belajar malam ni, solat diterjemah dengan bahasa bermakna doa. Betul? Solat diterjemah dengan makna istilah kan? Baru jadi beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat yang tertentu. Jadi kalau kita himpun dua-dua tu, kita nak melengkapi makna salat zahir dan batin, kita akan dapati beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan syarat tertentu, kesemuanya menghimpunkan doa, munajat seorang hamba kepada Rabb dia. Dan yang indahnya solat ni Pak Cik Bari, semua perkataan-perkataan yang kita nak pakai dalam solat, Tuhan yang pilih kat kita. Ya subhanallah. Hanya untuk tak duduk antara dua sujud ni saja, ada ighfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara yang kita perlukan dalam hidup. Apa dia? Allah ampun dosa. Ini kita katakan, kita ni siapa sekalipun, yang ni kita perlukan. Terutama bagi kita yang percaya dan berkeyakinan akhir hidup kita, jasad kita akan keluar daripada rumah kita, tak balik dah. Kita nak masuk dalam pusara kita, sangat memerlukan ampun Allah. Dan keseluruhan daripada intipati kepada doa mayat adalah minta ampun. Siapa pun kita, darah raja ke, kita minister ke, prime minister ke, deputy minister ke, ataupun kita penolong assistant minister ke, siapa pun kita memerlukan, based on kita ni bukan orang Islam, manusia, memerlu ampun daripada Tuhan. Satu, sangat perlu. Nanti kita baca ada satu tulisan Imam Ibn Qayyim lagi, ada wa dawa, kan, kesan-kesan dosa ke muka alam yang nyata ini, kesan-kesan dosa. Fa'aksaru fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawtu azab. Kerana mereka sangat aksarul fasad, banyak sangat fasad, maka Allah timpa azab. Itu Allah tak sebut dosa apa, tak sebut pasal syirik, tak sebut pasal apa, sebut pasal fasad dia, kerosakan banyak sangat. Artinya alam ini menjadi tak stabil kerana dosa. Maka 5 kali sehari semalam kita solat, dan kita sendiri insaf satu benda, 24 jam ni Pak Cik Din, kita tak dapat elak diri kita secara sempurna daripada bertarung dengan dosa. Kita mengakui benda itu. Maka Allah jadikan sembahyang sebagai pembersihan. Sehari 5 kali mesti duduk. Satu rakaat ada satu, duduk antara dua sujud, minta ke Tuhan ampun dosa. Tak selesai takat tu, minta Allah rahmati kita. Ya, even dalam suasana COVID ni, kalau kita rasa lah, kalau saya nak pinjam cakap kawan-kawan lain, bukan cakap saya pinjam cakap kawan-kawan dengan izin Ustaz Sabri, mungkin COVID ni datang kerana dosa kita kot. Dulu ada satu lagu Ustaz, saya tak ingat siapa menyanyi, dia kata Tuhan sudah bosan bersahabat dengan kita. Ada lagu tu. Oh, cepat lah. Rasanya kan alam bosan. Macam mana lagu tu dia kata?
Bosan lebih kurang, tapi adalah bosan. Maka alam ni dia bagilah apa-apa lebih kurang. Kita kata kalau dosa kita, maka kita kena ajak umat ni, umat kita kata dalam konteks kita punya country, umat Muslim kita, kalau COVID itu dikatakan satu musibah besar dan kita kata ini mungkin teguran Tuhan kepada kita, maka apa umat kena buat? Kena perbaiki solat dia. Kerana solat adalah hubungan dengan Tuhan. Maka dalam solat, sesuci-suci keadaan kita duduk antara dua sujud, dengan duduk iftirash lagi, duduk begitu kemas, dengan sopan, hamba, kita minta Tuhan ampun kita dan rahmati kita. Pulihkan hidup kami balik Tuhan. Even kita tak mau buat kunut nazilah pun tak apa. Tapi solat adalah wajib. Kunut nazilah tu pulanglah. Tapi solat adalah wajib. Dan sengaja Tuhan isi part-part tertentu. Rokok begini keadaan dia dan begini baca dia. Sebelum rokok kau lalu part ni dulu. Lepas rokok part ini pula kau lalui i'tidal. Dia tak jadikan berdiri, lepas berdiri terus sujud. Tak. Dia buat part tertentu. Dengan bacaan tertentu, dengan maksud tertentu, dengan dia punya pelajaran-pelajaran tertentu. Maka solat itu bila sampai antara dua sujud, kita nak kata intipati bacaan kita. Kalau itu kita nak katakan sebagai munajat kita ke Tuhan, surrender kita ke Tuhan, tolonglah pulih keadaan kami Tuhan, sudah memadah dengan solat. Pasal itu Nabi berulang kali kata, solat sebiji macam aku solat, jangan ambil pada orang lain. Tak akan ada rahmah ini semua. Hikmah ni tak akan ada. Kalau ambil daripada fulan, tak ada. Ambil daripada Nabi. Minta apa lagi? Minta petunjuk. Ya, minta petunjuk. Minta apa lagi? Minta Tuhan tutup kekurangan hidup kita. Yang tadi penterjemah kita, dia terjemah dengan makna apa? Wajbur ni, dia terjemah dengan makna agar engkau menutupi kefakiran dan memberi kecukupan. Ya, sekarang kita tak cukup, ikhwan. Penjara pun kena COVID. Lagi tak masuk akal. Depa tu tak keluar jumpa siapa. Depa tak melewat lagu kita. Kalau depa kata, apakah dosa kami? Apa kita nak jawab? Memang handuk sini pun satu dosa dah. Kan? Kami tak campur dengan siapa. Pasal apa? Why me? Ya, ini dah bukan salah siapa, ya ikhwan. Ini nama dia bila alam mula berbicara. COVID ni ada Tuhan dia, ikhwan. Dia tak bergerak dengan sendiri. Dia bergerak dengan suruh Tuhan dia. Kemana Tuhan dia suruh dia pergi. Kerana kita habaq tadi ra bermakna khalik, malik. Lepas itu perkataan dia khaliq. Kalau kita spell jadi macam mana? Kha alif, kha. Alif, lam, qaf. Betul? Dia punya masdar dia khalaqa. Kha sambung dengan lam, sambung dengan qaf. Khalaqa. Ada lagi satu perkataan dia sama. Dia panggil ja'ala. Ja'ala maksud jadi, buat. Apa ayat dia? Wa ja'ala syamsa wal qamar. Allah guna ja'ala. Allah buat langit dan matahari. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat atas muka bumi khalifah. Ja'ala bermakna buat. Tetapi khalaqa maksud dia buat. Tapi beza buat ni apa dia? Ja'ala, benda tu bukan benda pertama dia buat. Sebelum tu dah ada benda lain. Allah nak buat Adam. Sebelum Adam ada siapa? Malaikat. Maka Allah kata ja'ilun fil ardi. Adam bukan makhluk pertama dah. Sebelum Adam dah ada, maka dia guna ja'ala. Tapi kalau dia kata khalaqa, benda tu tak ada lagi. Dia adalah pencipta pertama. Dia buat benda tu. Maka Allah ini khaliq. Bukan saja dia mampu bagi ada benda dah ada bagi ada, benda tak ada lagi dia buat. COVID ni tak ada, ikhwan. Allah khaliq dia, Allah malik dia, Allah mudabbir dia. Bagi kita minta tolonglah ke Tuhan. Kadar mana Tuhan boleh tolong kita? Tidak ada kadar. Tidak ada batas. Kita dah tak ada kemampuan kan? Last kali kita kata la haula quwwata. Nabi kata kunzul jannah. Ini adalah, siapa cakap lagu ni, ini adalah perbendaharaan syurga. Takat mana manusia boleh buat?
KKM boleh buat cakap mana? Di ujung tu kata tengok, la haula wala quwata illa billah. Biar Tuhan dia berinteraksi dengan makhluk dia. Apa Tuhan boleh buat? Kemampuan Tuhan sangat luar biasa. Wajibur ni. Tuhan, tolong tutup kekurangan hidup kami. Apa lagi? Wa'afini. Allahu akbar, dahsyat ikhwan. Tadi penterjemah dia terjemah dengan makna apa? Wa'afini, beri keselamatan daripada segala bencana dunia akhirat dan daripada berbagai penyakit. Afini, minta afiah, keselamatan. Ya, kita tak selamat lah ni. Memang tak selamat. Bukan kita, orang lain. Bukan orang lain, kadang-kadang orang lain. Orang lain di atas orang lain, di atas orang lain. Yang sebenarnya Tuhan berinteraksi dengan kita. Ya Allah, wa'afini, bagi keselamatan afiat tubuh badan pada kami. Ada di mana ya kawan? Antara dua sujud. Apa lagi kita kata? Warzuqni, minta rezeki dalam salat. Lepas tu kita minta apa? Warfa'ni, tolonglah angkat darjat saya ya Allah. Hidup saya ni susah ya Allah. Kadang nama ni saya tak ada, orang tak pandang pun saya, angkatlah ya Allah. Angkatlah nama saya setinggi-tingginya di sisi Engkau. Tuhan angkat nama kita dekat dia. Malaikat akan tahu nama kita, Jibril akan kenal, malaikat akan kenal, semua penduduk langit akan kenal, dan nama kita yang Tuhan angkat di sana, Tuhan buat turun balik ke dunia, bagi penduduk dunia pula kenal. Warfa'ni. Beginilah orang kata saya, beginilah orang hina saya, beginilah orang tomah saya, ya Allah, warfa'ni, kau angkatlah saya ya Allah. Ikhwan, kalau kita benar-benar duduk antara dua sujud, kita baca dan kita menghayati dalam solat malam kita. Kenapa saya kata malam? Kerana solat jemaah ni dia payah sikit. Kita tak dan. Kita tak sempat. Tapi Nabi kita tetap ikut imam. Jadi siapa jadi imam, dia tanggung lah benda ni. Dia cepat lah. Tapi kita bangkit tengah malam, kita minta. Wallahi ikhwan, benar-benar solat itu adalah rawatan. Sakit apa sekalipun, di sini ada afini. Sakit apa sekalipun, masalah apa sekalipun, di sini ada minta Allah Ta'ala wajburni, minta Allah tampung kita. Apa-apalah emosi kita, warafa'ani, angkat ya Allah, angkat. Kesemua ini kelengkapan dalam hidup ada. Baik, selesai bab itu. Itu juga di antara bacaan yang kita boleh baca dalam duduk antara dua sujud. Jadi sekurang-kurang baca dalam dua sujud apa dia? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu sembahyang jemaah rasa macam sesuai. Lepas ni kita buat ba'diyah qabliyah, kita pilih tadi. Allahumma ighfirli warhamni, macam sesuai. Dan cuba hayati. Cuba bawa, hadirkan mata hati kita. Setiap benda kita minta. Sahabat setujukah dengan saya? Macam orang duk kata kan, kita dah habis sembahyang, kita dengan begini kita jaga peradaban solat. Lepas sembahyang, Assalamualaikum belah kanan, Assalamualaikum belah kiri, kita hanya istighfar dan kita membaca beberapa wirid yang Nabi ajak. Kemudian kita tak baca doa dah. Agak-agak tak cukup lagi. Dan kita tak ada doa. Rasa sempurna tak permintaan kita ke Tuhan? Cukup Tuhan. Kalau saya solat Abul Syarif, saya kata Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warafa'ni. Kalau saya kata ya Allah ampun dosa saya, agak-agak mak ayah saya masuk tak dalam kategori itu? Mana mungkin tak masuk? Ini telah dibahas oleh para ulama kita. Kerana saya pada benih mereka. Kan adalah hadis Abi Daud, Nabi kata sebaik-baik manusia ni dia makan daripada usaha tangan dia. Nabi kita Daud pun makan daripada usaha tangan dia. Maka Nabi kata sesungguhnya anak-anak adalah usaha mak ayah dia. Maka daripada itu ulama hadis kata apa saja amal baik yang anak-anak buat dapat pada mak bapak kongsi. Baik saja, jahat tak? Kerana jahat Quran katakan la taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tak tanggung dosa kita. Tapi kebaikan. Saya salah, ya Allah ampunkan saya. Mak bapak saya. Lepas tu saya peruntukkan satu doa hasim pula lepas tu yang diajak dalam surah Al-Isra kan. Rabbighfirli warhamni. Hanya kita solat,
kita duduk antara dua sujud, kita baca doa ni, dan nanti dalam sujud ada lagi kan, cukup solat kita bagi salam kanan, bagi salam kiri, kita istighfar, baca doa, baca wirid-wirid tertentu, dan kita pergi sambung kerja kita. Ada orang tengok kita, dia kita tengok doa pun tak mau. Artinya orang ini tidak tahu nilai solat. Awak dah minta pada tempat yang sangat istimewa. Awak berada dalam keadaan sesuci-sucinya, berbeza dengan luar salat. So kalau kita nak minta dengan doa asin lepas daripada salat, itu hak kita, silakan. Tetapi semua orang yang salat, mereka telah mendapat bahagian ini. Sehingga kan di kalangan para fuqaha kata, andai kata makmum tak sempat baca apa pun, al-imamu dhaminun, semua itu ditanggung atas apanya imam minta. Katalah imam tak dan minta, semua ini dapat untuk imam dan makmum, kerana mereka salat seperti Nabi salat. Subhanallah. Maka betul lah perkataan tu, perbaiki solat kita, perbaiki solat kita, perbaiki solat kita, seperti mana Nabi solat. Terutama dalam kita ni bermasalah sekarang ni. Kita sembahyang subuh, lohar, ba'min, asar, maghrib, isyak. Saat ni kita ada ba'diyah, ada qabliyah, kita buat semua sunat-sunat ni, jangan tinggal semua ni. Tak ada pun satu doa khas kita minta ke Tuhan. Doa khas tak ada minta corona hilang, tapi dalam antara dua sujud termasuk habis semua, dan minta pada sebaik-baik tempat, iaitu dalam solat. Setelah bangkit sujud yang pertama, kita dah dekat dengan Tuhan, duduk sat, nama pun antara dua sujud, bukan duduk betul pun, duduk sat saja, duduk nak meminta ke Tuhan, lepas tu nak sujud balik. Dalam tu ada tasbih dia, ada doa lagi sebelum nak duduk tasyahud. Punya hebat Allah letak keadaan ini. Tapi sayang, umat tidak mau meneliti apa yang Nabi dia ajak. Baik, selesai bab tu. Penulis ikhwan masukkan tajuk yang baru, iaitu doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah. Yang ni nak baca kan nak sambung? Kita minta orang senior lah. Make your decision. Mesyuarat. Macam mana? Tangguh. Tangguh. So kita kena tangguh. Itu yang terbaik. Jadi sekurang-kurang kita belajar untuk kita dapat. Alhamdulillah ikhwan. Maka lepas ni kita akan tengok doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah. Ikhwan, sahabat-sahabat yang dihormati, sebelum kita tutup majlis kita, saya nak berkongsi dengan sahabat satu perkara yang dipesan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali pesan. Dia pesan dalam buku dia Bidayatul Hidayah. Dalam buku dia Bidayatul Hidayah. Dia dalam buku dia ini ikhwan, dia kata pada kita, dia kata i'lam anna lid-din syartain, anna lid-din syatrain, ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lu ta'ati. Imam Ghazali kata, dia kata agama ni dia ada dua syarat. Agama ni ada dua syarat. Maksudnya dalam kita nak menjalankan agama ni, kita kena tengok dua perkara ni. Satu, agama dia datang kepada kita dengan pendekatan apa dia? Tarkul manahi. Agama suruh kita tinggal larangan. Jangan buat. Agama datang dengan macam tu. Yang kedua, dia datang dengan fi'lu ta'ati. Dia suruh kita taat. Dia suruh taat. Imam Ghazali kata, wa tarkul manahi huwal ashaddu. Nak tinggal larangan Tuhan ni, dia kata susah daripada fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Nak mentaati perintah Allah ni semua orang boleh. Nak semayang boleh, nak apa boleh, tapi nak suruh orang yang sama semayang taat, ni jangan buat. Dia susah. Sebab tarkul manahi dia berperang dengan jiwa. Kadang-kadang ada benda Tuhan tak bagi buat ni, kita tak boleh berpisah. Naluri kita,
emosi kita, kemahuan kita. Kita ada syubhat, kita ada syahwat, kita ada ghaflah, kelalaian kita, kealpaan kita, dan syahwat, keinginan kita dalam dunia ni, dan syubhat, kesamaran kita. 3 benda ni kalau kita campur, dia jadi satu penyakit duduk dalam hati dan pemikiran. Apa saja kita nak buat, kita syubhat, kita tak tahu hakikat dia, Tuhan bagi ke tak bagi. Kenapa? Kerana kita punya syahwat mengganggu. Keinginan kita nak buat, dia buat kita jadi syubhat. Kita dalam duk belajar Pak Amir, walaupun kita dalam duk belajar ni, kadang-kadang kita boleh jadi syubhat, jadi sama. Kenapa? Kerana keinginan kita nak buat satu benda tu, dia goyah hati kita. Kita jadi syubhat asal. Bukan kita belajar. Tapi bila main satu keadaan, kita jadi macam tak nampak. Kenapa? Kerana ghaflah, kelalaian kita terhadap apa yang kita belajar. Yang ni kalau kita ikat sekali, Imam Ghazali kita jadi satu penyakit duduk dalam hati. Kenapa ramai orang belajar, dia tak boleh hidup macam mana dia belajar? Kerana dia ada syubhat, kerana dia ada syahwat dan ghaflah. 3 tu satu penyakit. Penyakit duduk dalam dhamir ni, duduk dalam ni. Menyebabkan dia boleh buat ketaatan Tuhan, tapi dia nak tarkul manahi, dia jadi susah. Dia kata wa tarku syahawati la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Kata dia tidak akan dapat meninggalkan syahwat melainkan orang-orang yang benar hati dia dengan Tuhan. Jadi ikhwan tu, kita bismillah jemaah kan, dia pesan pada kita, saya berpesan pada tuan-tuan bertakwa pada Allah, iaitu dengan apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Takwa tu ada 2 anak tangga. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang mana kita sempurna antara 2 ni? Dia kena pergi sekali. Tetapi melaksanakan perintah diletak dulu, meninggalkan larangan diletak kemudian. Itu anak tangga dia. Kita semayang-semayang. Alhamdulillah kita semayang macam Nabi lagi. Tapi larangan. Imam Ghazali kata, saya nak ambil 3 contoh benda dia sebut pada kita. Ini larangan, tetapi dia jadi syubhat. Apa makna syubhat? Jadi sama. Di atas ghaflah kita dan di atas syahwat kita. Syahwat ni maksud dia apa? Syahwat ni bukan makan ubat kuat tu. Kan? Syahwat ni, bila saya kata syahwat, dia kata tu nampak mamak ni kuat syahwat. Jangan begitu. Syahwat ni maksud dia iradatun nafsi. Keinginan. Dalam hidup ni banyak keinginan kita kan, nak buat tu, nak buat ni, mau yang tu. Itu nama dia syahwat yang tidak dibendung. Kerana kelalaian kita, dia mencipta syubhat. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia 7. Saya nak ambil 3 saja buat renungan kita. 1, larangan. Dia kata apa dia? Tazkiyatun nafsi. Dia kata qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Apa dia? Memandang diri ini bersih dan suci. Larangan. Maka Allah berfirman, dia kata dalam surah An-Najmi ayat 53, dalam surah An-Najmi ayat 32, Allah katakan bahawa janganlah kamu merasakan diri kamu itu suci. Kita rasa kita bersih, jangan. Sebab rasa bersih ni dia akan menyebabkan kita condemn orang lain. Kita semua belajar agama. Antum tahu riwayat ni taklah sahih sangat. Tak sahih lah, jelas tak sahih. Tetapi semua orang tahu. Pak Amit lagi tahu pasal cerita ni lama-lama Pak Amit. Cerita Barsisa. Cik Din pernah dengar Barsisa? Anak murid, bukan kata dia, anak murid pun main kuliah berjalan kat atas angin. Anak murid dahsyat kan? Jalan atas angin, terbang. Cerita based on story.
Tapi moral dia saya nak ambil. Ujung hidup Barsisa, hujung hidup dia kena fitnah. Betul? Fitnah dengan satu perempuan. Dia kena fitnah dengan satu perempuan. Hari dia kena fitnah dengan perempuan dia, anak-anak murid yang dia ajak boleh berjalan atas air, terbang ni semua belah. Dikatakan dia ada anak murid, ini cerita masuk kanan keluar kiri. Cerita. Dia ada 70,000 anak murid. Yang 70,000 ni memang anak murid dia betul. Yang dapat karamah-karamah. Bila dia kena fitnah dengan perempuan ni, 70,000 tu jalan atas air tak timbul dah. Belah terus. Tok guru dia kena. Okey, saya punya nak ambil moral dia, apa dia? Kenapa anak murid sehebat tu boleh termakan cerita tok guru dia tu? Orang buat cerita. Hakikatnya Barsisa tak buat, di fitnah. Ini nama dia ghaflah, kelalaian dalam menerima maklumat. Lepas tu pula dengan apa? Dengan makni syahwat dalam diri. Maka dia jadi syubhat. Percaya. Wahai, dia boleh jalan atas air ni, siapa ajar ilmu tu? Barsisa. Dia tengok pokok nyok, dia tak payah suruh borok mak ayah tu naik. Dia pergi lagu tu ya. Dia boleh sembahyang atas daun nyok. Siapa ajar? Barsisa. Macam itulah jasa Barsisa pada 70,000 anak murid dia. Tapi anak murid dia lari tinggal dia. Bila cerita tu datang, mereka rasa mereka lebih baik daripada tok guru mereka. Boom, mereka kena. Saya bukan suruh ambil cerita tu. Saya nak kaitkan dengan Imam Ghazali kata, tazkiyatun nafsi, bila kita rasa kita lebih baik daripada orang. Kalau kita tak rasa kita baik pada orang, kita tak akan mampu nak sebut aib orang pun kita tak boleh sebut. Tapi bila kita kata kita ni much apa? More better, ada more, much better, kita boleh sebut. Imam Ghazali kata apa dia? Yang ni bahagian apa? Tarkul manahi, benda yang kita kena jauhi. Orang semayang, orang puasa, orang haji, zikir dekat diri, uzlah, kasyaf, boleh ibadat pada Allah, tapi tak boleh nak tinggal benda ni, tak selamat daripada benda ni. Kata Imam Ghazali, betul tak aku kata tadi, melaksanakan perintah lebih mudah daripada meninggalkan larangan. Kerana larangan ni dia halus, duduk dalam diri kita. Sahabat, saya lebih baik daripada anda. Kalau Al-Fadhil cakap macam tu, pi, bukan kata pi. Tetapi bila guru cakap lagu tu, orang kenamaan cakap lagu tu, orang yang dengar tak rasa sumbang. Orang kata betul lah. Tapi dia sedang terlibat dengan larangan. Saya lebih baik daripada sahabat. Kenapa? Saya macam-macam lah sahabat. Saya boleh buat. Sahabat boleh buat. Sahabat kenal ke boleh? Tak kenal, saya kenal. Orang dengar ni macam, oh betul ya. Betul ya. Tapi dia sedang terlibat dengan larangan. Satu. Dua. Kata Imam Ghazali, apa dia? Al-la'nu. La'nat. Kata dia, فَإِيَّاكَ أَن تَلْعَنَ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ إِنسَانٍ بِعَيْنَيْهِ وَلَا تَقْطَعْ بِشَهَادَتِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِشِرْكٍ أَوْ كُفْرٍ أَوْ نِفَاقٍ فَإِنَّ الْمُطَّلِّعَ عَلَى السَّرَائِرِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَ الْعِبَادِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. Imam Ghazali kata hati-hati nak laknat. Itu kita orang Penang pun kita ada perkataan laknat. Laknat betul. Tapi saya ingat laknat Penang bukan laknat Quran tu, laknat Penang. Itu kelebihan Penang. Laknat itu dia marah lah betul. Ini satu laknat tak main-main. Jangan kau laknat binatang ke, makanan ke, manusia. Dan jangan kau beri kesaksian kau
dengan kesaksian jahat kepada mana-mana ahli kiblat, orang yang sembahyang, dengan kau kata dia syirik, dengan kau kata dia ahli syirik, dia ahli kufur, dia ahli nifaq, kerana yang rahsia itu selama-lamanya menjadi urusan Tuhan. Dan janganlah kau jadi orang yang tengah di antara urusan Tuhan dengan urusan dia, kerana itu hanya urusan dia dengan Tuhan, tak memerlukan campur tangan kau. Maka jangan cepat kita laknat. Maka kata Imam Ghazali, besok kalau Tuhan tanya dekat kita, apa soalan Tuhan? Dia kata besok, Tuhan dia kata besok, la yuqalu laka lima lam tal'an fulan wa lima sakkata anhu bal law lam tal'an iblisu tula umrika lam tashghal lisanaka bi dhikrihi. Besok akhirat Tuhan tak tanya dekat engkau, kenapa kau tak laknat si fulan? Kenapa kau tak laknat iblis? Yang iblis tu aku laknat dah. Soalan tu Tuhan tak tanya. Sebab Tuhan tak akan, kenapa lama kita hidup ni kita tak laknat orang? Malaikat tengok hidup kita bersih kan? Malaikat, dulu saya teringat Tok Guru Naik Aziz dulu, dia juga disiasat kerana bersih rasuah. Bersih rasuah jadi masalah. Selalu orang disiasat kerana rasuah, dia disiasat kerana bersih rasuah. Pasal apa dia tak ada rasuah? Pelik. Jadi Tuhan tidak siasat kita di hari akhirat. Kenapa kau tak laknat orang? Tuhan kata aku laknat iblis dalam Quran. Pasal apa hang tak tolong laknat dia sama? Tapi soalan Tuhan di hari akhirat ialah, kenapa kau laknat orang? Itu soalan dia. Kalau kita tak laknat orang, kita tak akan ditanya. Dan itu bagus untuk kita. Tapi soalan yang Tuhan akan tanya pada kita, kenapa kau laknat orang? Apakah dia buat salah tu sampai tahap layak dilaknat dengan laknat yang kau pakai tu? Kata Imam Ghazali, ramai orang pergi masjid, ramai orang duduk dalam majlis ta'lim, tapi mereka tak ramai dapat meninggalkan laknat orang. Kerana itu termasuk larangan yang kena dijauhi. Ketiga, Imam Ghazali kata, yang ni saya nak sebut kerana saya ada pengalaman dengan benda ni. Kerana saya nak sebut. Imam Ghazali kata, ad-du'a'u 'ala al-khalqi fahfaz lisanaka 'an ad-du'a 'ala ahadin min khalqillah wa in zalamaka fakil amrahu ila Allah. Dia kata apa? Imam Ghazali kata doa atas makhluk Allah. Kita baca doa. Fahfaz lisanak. Dia kata jaga lisan kau. Pelihara lisan kau daripada doa seorang daripada hamba Allah dengan doa tak baik. Wa in zalamaka, walaupun dia zalim engkau, kau jangan doa, ya Allah bagi dia celaka lah, ya Allah bagi. Penang tu boleh faham Penang. Abeman tak main, tak halus. Razman ada. Saya nak buat julutong. Main julutong ni kita ada extra dictionary dalam kepala ni, extra dictionary yang Dewan Bahasa tak jumpa lagi. Kita kalau berkeluar, Dewan Bahasa pun nanti belah lagu tu. Sakit hati orang buat kita. Tapi jangan keluar di mulut kita perkataan doa dia lebih daripada sempadan. Begini, kata dia, kenapa? Kalau wa in zalamaka, kalau orang tu zalim dekat engkau, fakil amruhu ila Allah. Serah urusan dia dekat Allah. Tuhan boleh bertindak. Dan Tuhan ni bertindak. Apa beza Tuhan bertindak dengan kita? Yang ni beza dia. Innal mazlum, satu orang yang kena zalim, la yad'u ala zalimih, dia berdoa ke orang yang zalim pada dia, hatta yukafi'ah, sampai apa? Sampai Tuhan ambil tindakan pada orang yang zalim. Maka orang yang buat zalim kita pun kena. Kita dengar-dengar dia susah, bermakna dia pun tak buat zalim lah ke kita pasal dia dah susah. Imam Ghazali kata, summa yabqa, tengok kerana tindakan tu kau yang ambil. Ya Allah, dia buat zalim ke saya. Apa? Kita duduk rumah kampung, kita tanam pokok serai, kita nak pergi ambil hilang.
Kita tanam pandan Pak Hamid. Kita duk buka naku tengok pandan cantik elok. Karapuleh elok. Mai hari kita nak masuk pipi tak ada. Alah, mula kita pun duduk menghadap kiblat depan pokok karapuleh tu, kita terus baca doa ya munzilal kitab. Baca kunun nazilah terus. Mujriyas sahab ihzilhum. Ya Allah. Baca ni baca dekat tentera azab. Lepas 3 hari kita dengar ada jiran kena patut ulang. Kena patut ulang. Kita pun tersengang. Lepas tu dia keluar cerita. Macam mana dia kena patut ulang? Dia redah semak nak pergi ambil serai orang. Tapi je ulang. Maknanya dialah yang ambil hak kita kata ihzilhum tu dia kena macam tentera azab kena. Clear? Lepas tu kita pun tanam pokok serai, tak ada adalah orang ambil. Pasal dia sudah kena patut ulang. Tak tahulah roh tak tahu. Tapi dia kena patut ulang. Baik. Doa kita pun nak sujud syukur pun tak berani. Tapi kita rasa, oh ya Allah, hang dengar doa aku. Baik. Kata Imam Ghazali. Dia kata apa? Summa yabqa lil zalim fadlun indahu. Dalam doa yang selalu kita angkat ke Tuhan untuk orang zalim kita, dia akan ada bahagian apa? Kelebihan. Lebih apa? Kita minta ke Tuhan hukum kawan tu lebih daripada zalim dia buat. Kadar tu kita melampau. Yang kadar lebih tu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Yang tu Tuhan benarkan dia tuntut balik kamu di akhirat. Pergi kamu. Artinya kalau kita start berdoa buruk pada orang, kita akan miss tak mana limit dia. Yang kalau kita lebih pada limit, bermakna kita bagi bonus dekat dia, tuntut kita akhirat. Ini orang bijak ke orang bodoh macam dia? Pasal itu yang betulnya adalah serah dia ke Tuhan, sebab bila Tuhan bertindak kena pada batas, pak dia kena cukup. Kita bertindak lebih, kita bagi kelebihan. Ataupun kita dengar dia susah, kita kata tengok doa aku makbul, buat lagi. Itulah doa orang zalim makbul. Besok-besok pergi hari akhirat, bukan kita tuntut dia, dia tuntut kita. Dekat kita ada kelebihan yang melampau. Imam Ghazali kata, dia kata 7, saya ambil 3 ni termasuk manahi, benda yang kita kena jauhi. Dia kata ramai orang buat ibadat, mengaji, belum tentu boleh buat. Allahu Akbar. Apa dia? Pandang diri lebih, laknat dan doa yang melampau pada orang yang zalim kita. Jadi apa kita kata? Kita kata, ya Allah, siapa pun buat saya, kau yang layak ambil tindakan, ya Allah. Dan manusia ni disuruh sedar apa dia? Kita ni melampau batas dah. Yang tu disuruh sedar, insaf. Perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai ialah walaupun ulak main rumah kita, kita nak halau dia pun kadarlah kita nak halau dia. Ni sampai kita tak dan bagi dia lari langsung. Kita halau dia lari, kita sekat dah. Masuk rumah aku, masuk rumah orang lain boleh keluar, masuk rumah aku tak boleh keluar. Balun. Dia tu duk cari pintu keluar. Ulak sampai lari duk tengok kita, dia duk cari jalan keluar. Dia kata mana pintu keluar? Masuk rumah aku tak boleh keluar. Kadarlah dia makhluk Tuhan, dia pada bahagian doa. Kena yang kita bunuh tu bukan ulak, jin. Sudah pergi high court. Kena pergi high court. Dia tuntut kita pasal faham bunuh rakyat aku. Dia kata dia masuk rumah, memang dia masuk rumah dia salah pasal faham tak buka pintu. Masa hang bunuh dia tu, hang hambat dia pasal faham tak bagi dia keluar. Tu saya tak tahu. Kata mahkamah jin sudah ambil tindakan. Kebetulan bini kita mengandung time tu. Beranak keluar ulang. Takkan nak buat kekah? Nak cukup kepala siapa? Kepala ulang. Ini semua tak fair. Tetapi 3 perkara ini untuk dibuat
oleh seorang yang belajar sangatlah susah. Sangatlah susah. Apatah lagi kalau tidak belajar. Pasal itu kita bersyukur ikhwan. Imam Ghazali kata ilmu sifat dia katuk kepala. Makin kita belajar dia katuk kepala kita, dia katuk. Kita kena katuk, lepas tu kita tak mengaji, kita sangat rugi. Itulah ilmu. Semoga Allah merahmati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu